Pada pukul 4 pagi, Huang Chengchun dan isterinya Feng Lichun bangun awal untuk bekerja. Hari ini adalah hari istimewa buat mereka. Pada hari ini, Huang dan isterinya akan menanam benih padi yang mereka telah usahakan dengan cermat selama hampir 2 bulan dan menanamnya di sawah dalam masa seminggu. Semua dah cukup. Apa yang cukup, bang? 20 beg ada berapa? 80 keping. 20 beg 40 keping. 80 Betul keping lah ada apa? 80 keping rupanya. Betul ke, bang? Ya, 80 keping. Betul ke 80 keping? Sekurang-kurangnya 110 keping, bang. Bukan 3,5 ekar kan? Kenapa? Kalau 9 ekar, 95 keping. Kalau setengah ekar, kena guna 5 keping. 110 keping. Bagi petani yang mengusahakan padi, pemindahan adalah salah satu aktiviti pertanian yang utama dalam setahun. Huang dan isterinya telah menggunakan semua tenaga mereka. Aduh, macam mana abang susun Abang ni? dah susun betul-betul lah. Abang letak kat bahagian bawah. Awak pergi tunggu kat atas. Awak tahu berapa banyak kita nak guna kan? Ini pun dah cukup. Ini cukup untuk 4 ekar. Kalau dah selesai, kita boleh Sekejap, gerak ya. sekarang. Liu Xiangdong, 48 tahun, sudah berkhidmat sebagai setiausaha parti dan Sekarang pengarah ni, kampung masalah selama Farid 5 belum tahun. selesai. Kami Beliau kena seorang usaha. lelaki yang tenang dan cukup Tapi- teliti. Kami dah panggil kontraktor. Mereka akan periksa. Liu Semua okey Xiangdong ke? menjalankan tugas Banyak nak dengan kena baik jalan tu. dan mengetuai dalam pembinaan jalan dan dataran. Kampung Kat sana Duja tu. akan berwajah baru tidak lama lagi, kurang dari 3 tahun. Awak ikat betul-betul. Baiklah, jangan siap. Okey. Saya akan bina jalan ni dengan pasir dan batu. Dan saya akan jadikan 2 jalan dekat sini. Macam tu juga boleh cara tak? macam tu. Tapi saya rasa Encik Wang, sebenarnya pembinaan jalan kat sini pun tanggungjawab awak juga. Awak faham. orang kaya. Dekat sana. Kenalah tolong Saya rasa kami. kalau kita Untuk bukan promosikan jalan tanaman dekat sana padi pun besar-besaran boleh. di Ya, saya faham kampung maksud awak. Duja Kat bahagian sana dan pun meningkatkan ada penduduk pendapatan, kampung. setiausaha Sikit Liu orang nak Xiangdong berjalan. bersama-sama Saya rasa itu yang dengan terbaik. pengusaha Awak kilang jangan beras risau. dan Saya juga akan beberapa uruskan. penduduk kampung Saya rasa hampir kalau- setiap hari mencari saya akan penyelesaian. bincang dengan Encik kontraktor Wang, dulu. awak ada reputasi yang baik. Orang percaya awak. Sebab tu awak dapat kontrak tu. Projek yang seluruh dekat penduduk bahagian selatan kampung tu pun percaya mereka dah dengan serahkan awak. pada saya. Baru dapat kontrak. Kabel ni akan ke tanah. Ini ada melibatkan kampung lain. Tak ada masalah. Tapi ada orang cakap mereka nak gantikan Tak saya. tahulah bila jalan Tak ni mungkin. nak siap. Tak mungkin. Ya, saya tak tipu lah. Dia tak sampai lagi ke? Belum sampai lagi. Ada tak orang bernama Yang kat sana? Habis tu sekarang dia pergi mana? Kalau macam tu awak kena cepat-cepat cari orang lain untuk tolong saya dekat sini. Jadi ke datang tu? Kalau dia tak boleh datang juga, macam mana pun awak kena cari orang lain, tahu tak? Hari tu saya dah bagi tahu kat awak kan, awak tak boleh lambatkan kerja saya. Ramai orang tunggu kat sini. Macam tak jadi je. Sepatutnya awal-awal lagi dia bagi tahu kita. Ha? Setengah jam telah pun Awak berlalu hantarkan orang sejak kat masa sini yang sekarang. dijadualkan. Ya, Pemandu yalah. traktor yang membawa benih Ya, padi datang masih sekarang. belum tiba lagi. Mereka akan Du datang. Zhongxie rasa Masalahnya risau semua dan orang juga dah tunggu marah. ni. Kalau tak boleh datang bagi tahulah awal-awal. Bagi tahu dia. Kalau dia masih cakap dia tak boleh datang, saya takkan bagi upah. Dia dah buat dah. Bila? Buat kerja untuk orang tak boleh Bagi suka-suka tahu tak nak sekarang ni datang. semua Kalau orang tak nak tengah bagi tahu sibuk. kita. Mana nak cari orang? Leceh betul. Kalau semalam dia bagi tahu, kita boleh Bawa tu atur ke sana. kan. Baiklah. Tak pernah jadi macam ni. Leceh Yelah. betul lah. Tak jawab. Dia tak jawab. Beratnya. Kerja kita masih belum selesai. Orang lain tak ada ke? Tak ada. Orang tu boleh tak datang hari ni. Sumba tak ada kat sini. Lau Jiu tak datang. Hei, macam mana ni? Nak suruh buat tu pun susah ke? Betul susah tu. macam ni. Orang zaman sekarang ni Menyusahkan orang memilih ajalah. kerja.
Awak seorang aja ke? Ya, hari ini saya seorang aja. Yang muda-muda memilih kerja. Memilih Kita kerja boleh buat bukannya tanpa orang muda. macam nak pilih isteri. Saya suka orang yang mahir. Saya suka orang yang mahir bekerja. Hello? Kita lah Ya. kena buat nampaknya. Tak apalah. Boleh. Takat kerja ni kita boleh siapa buat. Siapa datang? Tolong saya Boleh, bawakan awak benda kena tu. aturkan lebih awal dan bagi tahu saya. Sebab saya risau. Ramai orang menunggu kat sini lagi. Yang bekerja kat sini masih menunggu. bungkusan ni. Dia cakap kena tunggu di telefon kita. Tunggu panggilan, Sekarang tak nak buat apa. apa? Dia Aduh. cakap abang yang cakap macam tu. Hati-hati. Okey. Hello? Ya. Baru ada orang nak kerja. Awak kerja kan? Ya, boleh. Hati-hati bilang kat tu. Berat tu, tahu tak? Alamak, saya dah lupa pula. Maaf lah. Banyak benda saya nak kena uruskan. Ya. Tak payah panjang cerita. Ya. Boleh? Ya. Dia cakap dia marah kami sebab kami tak telefon dia. Saya pula boleh terlupa nak bagi tahu Du dia. Zongxie dan Dah lah tu, isterinya baik panas kita selesaikan baran. kerja kita hari Dan ni. mereka tak nak Tak kerja payah mereka tunggu dia. menjadi lambat. Terutama waktu Payah sibuk, Kalau di dia mana nak mereka kerja, tak nak ada sepatutnya dia masalah yang pada telefon waktu kita. itu. Aduh, Melambatkan betul lah. kerja, Banyak itu benda nak kena bermakna selesaikan. menangguhkan Tak pergi buat masa kerja. menuai. Waktu macam ni memang perlukan ramai orang. Sebab itulah saya telefon. 2 kali saya datang sini tapi awak suruh balik. Baik saya tunggu awak telefon. Boleh tak? Biar saya tolong. Orang tua je yang boleh buat kerja. Orang Mereka- muda patut buat. Mereka boleh Orang macam dipercayai. kami patut rehat dekat rumah aja. Yang muda tak Bagi saya serius. lalu. Elok-elok jalan tu. Yalah, Sampaikan kami yang tua ni tak sanggup nak tengok masalah macam ni. Saya tak tipu. bagi laluan. Aduh. Pada hujung musim bunga, ratusan ekar sawah sudah menjadi subur dan ramai orang sibuk bekerja di sawah. Puluhan pekerja ditambah dengan kawalan mutu dalam pemindahan benih sawah padi bukanlah satu perkara yang mudah bagi seorang petani yang kuat dan cerdas, apatah lagi bagi pasangan Du. Mereka cuba buat yang terbaik untuk sawah padi mereka. Mereka berusaha supaya mereka tidak menyesal di masa akan datang. Saya betul-betul rasa lega. Siang tadi saya asyik marah-marah aja. Lega Panas saya. betul lah. Kenapa nak marah pula? Cubalah bertenang. Ya, saya bukannya nak marah. Salah Saya kami ni sebab lambat. seorang Adalah. yang tenang. Betul. Tapi ada kalau tak masalah. tahu nak buat kerja, boleh ke macam tu? Orang lain punya dah siap tanam tau. Saya Nanti risau saya datang balik sangat. aje lah ya. Sekarang ni kami semua tak buat apa-apa pun kat sini. Elok-elok Awak bawa pula tu. datang lambat. Kalau kami bayar sikit nanti, lepas ni orang tak ada kerja untuk kami. Betul tak Sini. cakap saya? Awak letak kat sini. Situ ada air. Ini Hari pun ni kita pun tak tahu kita tak boleh tahu selesai macam macam mana mana nanti. Ya, saya faham masing-masing ada kerja kat rumah. Susahlah macam Saya ni. Ada pun banyak macam benda nak awak. selesaikan hari Ya, ni. ya, awak Faham. kerja untuk kami. Kami akan bayar awak. Petani saudara mara saya nak datang rumah. Tak, makanlah. Tak payah periksa. Tak cukup 32 keping. Dekat sini 32 keping. Kat sini, tak ada tempat. Ada lebih daripada 60, bang. Hao Yun Rong dan suaminya menyewa lebih dari 40 ekar sawah padi. Sebagai generasi yang agak muda dalam pertanian sawah padi, teknik dan pengalaman memindahkan benih tidak kurang hebat berbanding orang lama. Kat sini, kita kena siapkan. Lepas ni boleh rehat. Kejap. Okey. Hao Yun Rong dan suaminya Rehatlah dulu. saling mencintai. Menjaga suaminya sudah menjadi kebiasaan baginya. Dia rasa Amboi, itulah sedapnya. cinta. Minuman ni berhasiat. Musim ni, beras akan jadi baik. Harga pun mesti bagus. 2 yuan pun dah okey.
Jual dengan harga tu. Awak ada bagi tahu abang nak jual beras kat bandar dengan harga yang mahal. Betul bang. Kita akan jual beras dekat bandar. Okey. Orang Boleh je, bandar kita perlukan cuba. beras macam beras kita. Tapi kita kena cari jalan nak jual dekat bandar. Ya. Hari ni 19 hari bulan. Anak kelima kita akan balik. Letihnya. Tak ada masa nak jaga anak selama 2 hari. Dah tentulah mereka lebih utamakan peperiksaan kemasukan kolej anak perempuan Abang nak mereka makan yang kurang dari Manis 20 lah apple hari. ni. Nah, makan. Ya. Manis ke buah Apple ni? ni manis. Aduh, pandai betul awak buat kuih ni. Itu dah semestinya. Saya akan rasa lagi bersalah kalau saya tak tolong abang dekat sawah. Awak lagi elok jadi suri rumah. Isteri putih gemuk pakai kot bulu cantik macam anak putih. Kalau dah hitam kurus pakai kot bulu macam apa ya? Macam anak hitam lah sayang. Macam berong hitam lah. Wilayah Guangdong. Ya, kat Guangzhou. Boleh Isteri jumpa Liu dekat sana Xiangdong ya. adalah pemilik syarikat Jangan kurier lupa di telefon kawasan yang lain. tersebut. Saya mungkin datang Walaupun lambat. syarikat kecil, mereka banyak membuat penghantaran. Kerja Liu awak macam mana? Xiangdong jarang tolong Ada uruskan masalah syarikat ke? kurier isterinya, tapi dia sering memberikan banyak tugas Ya khas ke? untuk dibuat. Setakat ni okey. Pagi tadi Uzi datang ke rumah. Dia nak minta tolong Pagi tadi saya awak tak pergi ada. ambil isteri Yan Ming. Yan Ming pukul isteri dia ke? Rasanya dia pukul isteri dia. Biasalah suami isteri gaduh. Dia ingat nak hidup berjauhan. Untuk beberapa bulan aja. Kalau awak boleh bincanglah dengan isteri dia. Pasal Yan Ming biar abang uruskan. Abang akan suruh mereka berdamai. Sampai sekarang, dia masih tak balik-balik lagi kat sini. Dapat 5 bulan rasanya. Awak kena pujuk isteri dia sebab Yan Ming tu sibuk. Dia kan ternak ayam. Kalau abang, Dia seorang aja buat kerja. kalau abang tak sibuk, abang bincang dengan Yan Min suruh dia Kesian selesaikan dia. tau. Nanti awak tanyalah isteri dia. Isteri dia tu mestilah nak dia yang pujuk dia. Abang bincanglah dengan dia. Papan iklan besar ni agaknya. Ya, boleh diangkut. Keduja berapa? Keduja ya? Ya. 100 yuan. 100 yuan ya. Kalau macam tu kita pergi kedai sekarang. Huang Tahu Chengchun jalannya ke? masih lagi bekerjasama dengan Saya tahu. Profesor Chen yang tinggal di Beijing. Profesor Chen mahu Lau Huang mendirikan sebuah papan iklan untuk diletakkan di sawah padi mereka. Nama projek dan unit kerjasama ditunjukkan pada plag. Lau Huang tugaskan kepada anak lelakinya Huang Dongsheng. Boleh ke kalau bahagian kat sini dikimpal? Boleh ke macam tu? Boleh lah. Nah, Okey, terima kasih ya. letak macam tu boleh? Ya, sini. Okey je. Pekerjaan yang sangat sukar masih diteruskan di sawah. Di langit yang cerah, Tuhan telah memberikan Aduh, permulaan tersangkut. yang baik. Biar abang tengok. Tarik ni ke sana. Macam boleh je. Tersekat kat neutral. Macam ni boleh tak? Berapa inci? Ini yang paling cetek. Tak cetek lah. Boleh tukar balik Saya ni. tengok macam tak betul aja. Abang tengok okey je. Hati-hati. Mesin tu elok tak bang? Mesin ni okey. Dah lama tak guna kan? Mesin penanam padi milik mereka tidak digunakan dalam tempoh yang sangat lama. Kali terakhir mereka gunakan mesin padi ini ialah setahun yang lepas. Banyak bahagian yang sudah berkarat dan kepadatan dan kedalaman di bahagian pertama sawah padi sudah mula tidak sekata. Dah je semua orang. Ya, Cerah betul. Sekarang ni musim hujan. Ya. Kami nak buat Pada kerja hari kat sawah keempat, pun susah. Encik Hujan Cui pun lebat Tianjin betul. Kami tak sempat boleh buat kerja meluangkan kalau hujan masa lebat. beliau Susah ke kampung betul. Betul tak? Ki dan Nasib singgah ke baiklah sawah kawasan kat padi sini tak banjir, kan? untuk melihat Kalau banjir, keadaan sia-sia di usaha sana. kami semua.
Du Tapi Zongxie rasanya terus hari mengambil ni tak peluang hujan. ini untuk memberitahu apa yang berlaku kepadanya dan isterinya. Cuaca macam cerah Puluhan je hari ekar ni. Kalau sawah hujan ini tiba-tiba turun, adalah kerja peluang pemindahan pekerjaan benih untuk sawah penduduk padi kami kampung akan dan terkendali. tanggungjawab Jangan yang berat untuk mereka semua. Berapa agaknya kalau saya bayar kat orang lain? Ah, 220 yuan untuk 21 ekar. Siap makan lagi. betul tu. Kami tak boleh nak ambil lagi Ya. dah. Sekarang kami tak cukup orang untuk tanam semuanya. Ya. Semalam kerja sepanjang hari. Cuaca masa tu tak Saya berapa datang elok pakai sangat. pakaian tebal, seluar tebal. Pagi dah basah. Balik rumah tukar pakaian. Petang basah lagi. Habis saya basah kuyup masa tu. Aduh, sepanjang hari saya buat kerja Kesian dengan awak basah sebab kuyup. kuyup kan? Aduh, teruk betul. Saya dengar tahun depan awak tak nak kerja lagi. Siapa cakap saya tak nak kerja? Aduh. Belum Saya lagi, terfikir belum lagi lagi. nak berhenti kerja lah. Tak nak tak apa. Kebetulan saya pun tak nak kerja. Aduh. hai. Jangan berhenti. Baik kita teruskan aja. Ya, isteri saya yang uruskan bangsal penyimpanan. Dia cakap tahun depan kami kena ambil juru teknik. Tak nak urus sendiri, nanti kena tekanan darah tinggi. Aduh. Betul. Jangan paksa diri. Tak apa, Rasa kita lagi teruskan elok aja awak cari kerja juru kita. teknik untuk tolong Kita awak. teruskan sampai Rasanya siap. saya akan Ya, datang lagi. ya betul. Saya suka tempat ni. Ya. Tadi makcik bergaduh dengan orang kampung Fanja. Kenapa ni makcik? Mereka tak tahu macam mana nak buat Ya, kerja. Kami dah bagi tahu Ya, kena ya. tanam satu baris. Lepas tu Ya. kena buat sampailah ke hujung. Ya, ya, ya. Baru sampai setengah mereka cakap dah siap. Makcik cakap Ya. kat hujung sana, masih sawah kami. Mereka cakap kalau tahu macam tu mereka tak nak datang. Mereka tu orang muda. Tak ada masalah pun. Tak siap hari ni, esok boleh sambung. Dah siap makcik akan bayar lah. Ya, Ya, Kan? ya, ya. Kenalah selesaikan. Betul. Ya. Kalau siap separuh jalan, siapa yang nak sambung kerja mereka? Mereka boleh jawab tak tahu pula. Ya, betul. Makcik cakap, kalau tahu macam tu, makcik takkan panggil kamu. Hish, tu yang boleh sampai bergaduh tu. Patutlah saya pelik kenapa mereka balik awal. Apabila wanita mula bersantai, mereka akan mulakan nyanyian untuk memecahkan suasana yang sepi. Aduh, penatlah. Aduh, lebih baik saya kahwin dengan Lionel. Tak payah buat kerja macam ni. Buat sakit pinggang je. Di dalam kampung, lelaki dan perempuan dan juga kanak-kanak adalah sama dan perempuan adalah kuasa Masalahnya utama dalam Lionel nak pemindahan dengan benih. awak. Awak jangan nak perasan lebih pula. 呀啦嗦，那就是青藏高呀。 Aduhai, nasib baik. Suami saya tak dapat. Hari ni janganlah terburu-buru sangat. Ini kan hari pertama. Yelah. Kita cuba dulu. Mana tak elok, kita betulkan. Mana tahu? Saya dah buat. Abang yang tak tengok. Aduh. Jarak 2 minit terlalu jauh lah, bang. Sebagai petani sawah padi, Huang Chengchun yakin pada mesin penanaman benih dan teknik pemindahan benihnya. Beliau abaikan soalan dan bebelan isterinya. Tetapi beliau akui, tanpa kebaikan dan kerja keras isterinya, beliau pasti tidak akan berjaya.
boleh tarik. Sayang. Aduh. Kotornya. Aduh, abang kena buang stokin tu. Ya ke? Saya pergi ambil air. Boleh terjatuh pula. Aduh. Saya ada kerja dekat dalam ni. Tolonglah cuci. Malasnya. Tolonglah cuci. Abang penat ni. Sini. Abang duduk sini. Janganlah pakai ni. Aduh. Esok pakai yang lain. Yang ni dah lusuh lah. Baik buang aja. Angin kuat tahun ni. Kerja tak boleh tangguh. Banyak yang dah tanam. Musim luruh mesti banyak. Makan ni, bang. Saya ada masakkan daging ni untuk abang. Bagus tau. Suami Hao Yun Rong, Zong Hai Long, selalu berangan-angan menjadi kaya. Di mata beliau, Chen Honggang dari kampung Sedap yang betul sama laut adalah ni. salah satu Oh, ya, idola ya, yang ya. paling dekat. Tuai musim luruh tahun ni. Betul-betul bagus. Chan Ali untung besar. Benda tu dah lama lah. Tengok je muda tapi umur dia 30 tahun. Dia ada rangkaian. Mungkin Kita kena betul juga. fikir. Lambat laun abang. Ada rangkaian. Tapi susah. Muda-muda lagi dah berjaya. Perniagaan lele pun bagus juga. Apa kata kita buat perniagaan? Dah terlambat. Kita cuba dulu. Boleh. Jalan tu mesti ada. Lapar betul lah. Kenyang lah. Makanlah, nanti abang lapar. Mari sini. Saya urut abang ya. Awak kalau mengurut memang pandai. Dah lah, bangunlah. Dah habis urut ni. Tak, awak tak urut betul. Aduh. Hari ni saya banyak buat kerja sebab tu saya tak boleh nak urut abang ni betul-betul. Okey tak? Belum. Abang bukan sakit belakang sebab memandu. Aduh. Ya, Letih tak dah. bagian tu. Ha? Nanti saya urut. Urut saya tahu. Pukul 5 pagi adalah masa untuk bekerja di sawah padi. Tetapi bagi penduduk kampung Dujia yang telah selesaikan pemindahan benih lebih awal, ia adalah masa untuk mereka bersenam. Setiausaha Liu Xiangdong, seorang yang suka menjaga badan. Dia mahu mempunyai otot yang tegap. Dan dia yakin petani era baru boleh juga mempunyai tubuh dan penampilan yang menarik. Selama 6 tahun, dia kerap bersenam setiap hari tanpa sebarang gangguan. 2 tahun lepas, Liu Xiangdong telah membina gymnya sendiri di sebelah barat kediaman rumahnya. Di dalam gymnya, semua peralatannya serba lengkap. Ada yang dibeli sendiri, ada yang diberi rakan, ada juga peralatan yang dibuat sendiri. Liu Xiangdong tidak keseorangan di gym. Dia juga turut membawa isterinya, rakan-rakan dan ramai lagi penduduk kampungnya yang berminat untuk menyertai latihan fizikalnya di gym. Liu Xiangdong adalah pelajar dan jurulatih. Dia berkongsi pengalamannya dengan penduduk kampung dan berkongsi tentang keseronokan membuat senaman. Betul-betul lah. Dengan cara ni dalam sebulan dah boleh kan? Turun 5 kilo. Betul tu. Berdiri!
Perhatian! Saya nak cakap sikit. Hari ini bersenam dengan serius. Setiap tindakan dilakukan dengan sewajarnya. Kita mesti jaga kesihatan dan pertahankan tanah air kita. Bersurai! Bagus! Ya. Kalau nak ke sana, kita tak payah bawa benih sawah padi kan? Awak tak nak minta dekat Ying Chung ke? Dia masih ada banyak lagi benih sawah padi. Bekalan mereka memang banyak. Itu aja Aktiviti pilihan yang menanam awak benih ada. dah pun separuh tengoklah jalan. macam mana. Wang Cencun Muram Nanti saya ada telefon masalah dia. dengan benihnya. Benih sawah mereka mengalami Orang lain masalah. guna ubat benih tak ada masalah. Tapi bila saya guna ubat benih tu boleh pula ada masalah. Pelik betul lah saya. Saya guna ubat tu. Kat bangsa saya tu masih ada separuh lagi tau. Saya tak tanam semuanya pun. Saya cuma dapat buat lebih dari 2 ekar je. Saya kena dapatkan benih lagi. Saya ambil 88 keping. Daripada Zhao, lepas tanam yang tu, saya beli lagi 10 keping benih sawah padi hari ni. Banyak duit dah habis. Orang kena bayar tinggi. Ya, Yelah. Saya punya ni tak boleh kan? tapi saya punya dah hidup. Awak tengok ni. Yang berkembang bukan ke semua benih Semua senapan. benih senapan. Semua sekali. Semuanya dah jadi tinggi. Itulah. Saya rasa lebih baik awak pergi Benih kedai tu, tanya senapan pasal ubat benih adalah tu. benih yang Macam mana? diserang oleh virus Saya akan padi yang jumpa sangat dia. parah. Saya nak tanya balik Juga pasal disebut ubat yang benih dijual kat jantan. saya. Kalau Benih boleh, ini saya nak berkembang dipulangkan tinggi balik tetapi duit saya tiada tu. beras Boleh saya padi. gantikan Hanya benih daun yang dah sahaja. rosak ni. Ia penyakit yang biasa Tapi ditemui masalahnya dan yang menurunkan lain-lain dah dibawa pendapatan. ke sawah padi. Boleh hidup ke benih awak tu? Kalau awak biarkan macam tu, lagi banyak awak akan rugi nanti. Aduhai. Musim ni tak ada untung Penat lah. je awak kerja selama Untuk ni. menghalang daripada serangan penyakit bahaya, anak benih sawah padi perlu direndam terlebih dahulu dengan ubat sebelum ia disenyawakan menjadi benih sawah. Huang yakin ubat itu adalah punca masalah. Dia perlu pergi farmasi di Pekan untuk menyelesaikannya. Saya dah bagi tahu Ya, awak, betul kami tak ada tu. kaitan pasal ni. Tak ada kaitan pasal benda ni. Sebelum awak beli tu, awak tak nak tanya kami dulu pun. Saya datang bukan nak jumpa awak lah. Habis tu awak datang kat sini nak apa? Sekarang awak buat tak endah pula. Saya datang sini sebab nak tanya pasal benda senapan. Kami tak tahu pasal sekarang ni macam mana ni. Saya kalau nak tahu apa masalahnya. Awak boleh pergi minta pengesahan dekat Pusat Promosi Teknologi Pertanian. Geram pula saya tengok. Wang Boleh cakap Cencun tak ada tidak kaitan menduga pula. pemilik Geram kedai tau. ubat itu Mereka menafikannya. boleh cakap semua Bukti tu dan tak ada alibi yang kaitan dengan ditunjukkan mereka. pada Saya mereka tak di boleh kedai terima tau. tersebut Nampak sangat seperti menipu. tidak memberi kelebihan kepada beliau. Itu membuatkan Itu dah beliau dikira marah. sebagai menipu kan? Saya pun tak tahu nak cakap macam mana lagi. Dia tipu. Berapa banyak? Tahulah. Kan banyak orang guna ubat rendam tu, awak tak guna ke? Adakah beliau akan minta pengesahan atau beliau akan lupakan perkara itu? Masih tiada jawapan dari Huang Cencun. Kalau bukan sebab Chang Lao Tia dan juga hubungan keluarga Kian dan Chang begitu baik, rasanya abang tak cakap dengan awak macam ni. Abang ni marah tau. Kalau tak, kenapa? Abang akan letakkan depan mata awak. Biar awak bebel. Kenapa jadi macam ni? Kenapa guna ubat tu? Ubat ni kan tak sesuai. Kenapa abang guna juga? Itu yang abang akan dengar. Biar awak pening kepala. Abang kena bagi kenyataan benih tu lebih 500 kilogram. Tahu tak berapa banyak dah habis? Itu menipu tau. Isteri dia pandai bercakap. Dia cakap apa? Dah ramai orang pakai ubat rendam tu. Setakat ni mereka tak ada terima apa-apa aduan pun pasal benih senapan tu. Abang beritahu mereka tu bukan Mungkin ubat abang yang salah sama. beli agaknya. Kalau betul lah apa yang mereka cakap, maknanya semua ni memang salah abang lah. Mei siap nak kerja. Harap okey lah. Semua ni pun hasil daripada kerja keras kita semua. Jalan ni tak berapa elok untuk penduduk. Bahaya. Jalan ni kena baiki. Ya. Ia beralun. Tadi saya bawa kereta saya dari sana. Ia beralun. Wah. Oh, teruknya. Rasanya kalau betulkan dari sana, Jalan Dan orang Shashi di senang barat nak laut jalan adalah dari jalan arah cabang sana ke menuju arah ke situ. wilayah Saya rasa Ducia boleh dari haji ni. kampung Ki. Kena Ia tengok sudah dulu. lama rosak dan permukaan jalan beralun. Chen Honggang sudah lama rancang untuk baikinya bagi memudahkan semua orang. Beliau pergi untuk berjumpa dengan ketua kampung
untuk mendapatkan Encik sokongan Wang, dan bantuan. Ya, Apa khabar? baik. jalan tak berapa elok sangat. Jalan tu dah lama sangat. Ada banyak jalan yang berlubang lah. Bahaya kalau orang ikut jalan tu. Saya ingat saya nak beli batu. Saya nak baiki jalan. Jadi macam mana, boleh tak? Saya nak minta izin baiki jalan tu. Bagus Boleh? idea kamu tu. Boleh Tak ada ke? masalah. Kamu bayarlah dulu. Lagipun kamu buat benda baik kan? Saya ingat saya nak guna duit saya dulu dan cari forklift. Sebelum ni saya nak minta tolong orang tapi masing-masing sibuk pula. Lagi susah kerja saya. Ya. Jadi saya ingat lebih baik saya beli forklift aja. Senang sikit kerja saya. Betul. Saya boleh buat seorang. Okey tak idea tu? Ya. Macam mana? Kalau macam tu banyak kamu nak pakai duit. Saya okey je. Apa yang penting saya nak berikan kesenangan kepada mereka dan juga saya nak mereka rasa sangat selesa. Selesa, Ya, lebih selesa. Jalan ni sebenarnya saya dah lama ikut jalan tu. Banyak lubang. Sebab tu kena baiki. Mula dari Betul tak? Kilang Lanyi hingga ke utara. Ya, Kat ya. situ banyak jalan yang berlubang. Sampailah stesen elektrik kecil tu. Encik kan ketua kampung. Ya. Kalau encik izinkan, saya dah boleh mula kerja pembaikan jalan tu. Duga bila agaknya lori awak akan datang ya? Sekarang dah pukul 4.30. Lagi 10 minit kami akan sampai. Oh, 10 minit lagi. Baiklah, awak jangan datang lambat pula. Yelah, kalau awak datang sini lambat, nanti waktu pagi tu lori awak akan buat jalan sesak. Yelah, berapa lori akan datang ya? Berapa? 4 lori akan datang serentak. 4 lori datang serentak? Oh ya, betul. Okey. Awak cakap kat kawan-kawan awak, kena keluarkan batu setiap 100 meter kat sepanjang jalan yang kita nak baiki. Jadi jangan ada masalah masa buat kerja, tau. Ya. Ya, awak jangan risau. Ya, Jumpa baiklah. nanti ya. Lori dah sampai ke? Sekejap lagi lori sampai. Baik. Aduh, maaflah, masa subuh lagi. Tak apa, lagipun awak nak tolong penduduk kampung kat sini. Peperiksaan kemasukan kolej sudah tiba. Ibu bapa lebih merasakan tekanannya. Hao Yun Rong bersama dengan suaminya menemani anak mereka. Anak mereka bersemangat hari ini. Ini membuatkan pasangan itu lega untuk sementara waktu. Masuk. Ibu bapa pelajar sila tunggu di bahagian selatan ya. Tolong jangan halang laluan pelajar. Pelajar ni guna laluan ni. Rasanya ia ambil masa sejam je. Dia... Sekejap lagi selesailah. Pukul 11.30, 2 jam, 2 jam setengah. Tangkal bertuah. Ikan awak bagus. Mari. Jangan lupa makan. Abang, Belilah apa benda abang tangkal buat bertuah. ni? Marilah beli. Ini tali bertuah untuk peperiksaan kemasukan kolej. Marilah beli, Encik. Belilah 2 untuk anak Encik. Tali ni untuk keselamatan. Tali yang ni pula untuk kejayaan peperiksaan kemasukan anak Encik. Ya. Bila polis tengok ni, boleh beri pertolongan juga. Kalau tak nak beli banyak, beli 2 je pun dah Ya. cukup. Betul ke? Ya, Belilah. ya, betul tu. Harganya tak mahal. Hari ni hari Yang untuk peperiksaan. kolej. Kalau beli 1 percuma 1. Abang nak satu. Tadi abang kata tak nak. Abang nak satu. Macam menarik je abang tengok. Dia... Masih ada sejam lebih lagi Sejam untuk lebih? kerja-kerja. Penurapan jalan tu selesai dan sekarang ni kita beralih ke berita semasa. Rakan saya akan mengulasnya dengan lebih lanjut. Mana dia nak tukar cerita? Mungkin pada waktu ini ramai ibu bapa yang berada di luar sana teringin untuk tahu bagaimanakah keadaan dan Walaupun keputusan peperiksaan peperiksaan anak-anak tu. mereka. Walaupun Kita masih pun menunggu masalah berita dia. terkini Memang tentang tak boleh. dia masih Ya, berdebar-debar betul. menunggu keputusan itu Lagipun kan. selepas peperiksaan ni, Ya. masih ada subjek Kita yang tetap akan seterusnya. teruskan dengan kehidupan. Ibu yang menghantar anak kena pakai jom. Besok kena pakai Maknanya jom kejayaan pula. dari mula. Bapa Kelakar pelajar lah. pun ada pakai yang Baru tema pakai tu. kod kuno maknanya Berjaya. Siap Masuk ada kod makna kuno sekali. adalah berjaya agaknya. Pelajar jangan panik ketika dapat kertas soalan. Ambillah masa macam ciuman pertama. Boleh pula samakan dengan ciuman. Makin canggih teknologi zaman sekarang. Semuanya ada markah. Untuk penilaian pelajar. Cuma bagi saya, markah tak ada kaitan. Takut dapat universiti yang teruk ke? Lepas tahu markah Tengoklah baru dia nak universiti. pilih bidang apa. Baru Tengoklah markah pilih dahulu. universiti. Kita tak Tunggu tahu je lah. lagi. 2 jam setengah di luar bilik peperiksaan, Hao Yun Rong dan suaminya begitu risau dengan keadaan anak mereka. Semakin dekat masa selesai pemeriksaan, semakin mereka risau. Mereka mahu melihat senyuman gembira anak mereka dan mereka juga takut mendengar berita yang buruk. Aduh.
Kamu pergi mana tadi? Mak dan ayah risau Kamu tau. tak pakai uniform kamu petang ni ke? Tak pakai. Ha? Tak pakai. Tak pakai. Kenapa mak tarik-tarik Tak sejuk saya? ke? Tak sejuk. Sayang, Saya lapar jomlah lah, mak Mak. belanja kamu makan. Melihat raut Kamu nak wajah makan apa? anaknya seperti Cakap je ujian lah. Tak kisahlah. tidak diuji Nak makan dengan apa tu? Makan begitu mewah lah. lancar. Apa-apa je. Kena beli lauk ni. Meskipun pada musim yang paling sibuk, pada waktu malam di gelanggang kecil yang terletak di kampung Wu Yi, sebuah tarian yang cukup meriah akan dipersembahkan tidak lama lagi. Mereka menari mengikut irama dan juga kegairahan, dan semua kepenatan pada hari itu hilang bersama-sama dengan angin. Ini tali nylon lah. Aduh. Awak tarik sampai putus? Abang Tak nak payah pergi sampai mana? macam tu. Hati-hati. Tak payahlah panjang sangat, bang. Pendekkan ada lubang sikit lagi tali lah. tu. Aktiviti risau. pemindahan Huang Cheng Saya Chun risaulah, bang. telah sampai ke peringkat akhir. Beliau dan isterinya telah bekerja di sawah padi selama 7 hari termasuk hari ini. Malam semalam, Huang Cheng Chun menimbang berat badannya turun 5 kilogram sebelum pemindahan benih dilakukan. Berapa Elok-elok. harga bot yang awak baru beli ni? 150. Boleh pakai lama ni. Bot ni memang bagus. Pergi angkat lagi satu. Baik-baik. Jangan sampai terlepas. Awak tak pandai guna lagi. Bagus bot ni. Tak payah nak ulang-alik ambil benih sawah lagi lepas ni. Dapat jimat tenaga. Memandang sawah padi mereka semakin membesar dan mula menampakkan hasil, Huang Cheng Chun dan isterinya sangat gembira dengan hasil yang mereka dapat. 1 tahun akan datang, harapan baru akan datang ke sawah padi mereka. Pasangan tua ini menantikan masa hadapan. Lagi banyak yang kita usaha, lagi banyak yang kita akan dapat. Huang Cheng Chun dan isterinya bakal meraih pulangan lumayan dan mereka meneruskan lagi usaha mereka di sawah. Ini yang terakhir, sayang. Rasanya telur tu dah pecah lah. Cuba kamu tengok. Abang nak makan tak? Mesin yang mereka pakai tu bagus. Mereka tanam untuk orang. Kalau tanpa mesin, berapa agaknya ya? Nah, saya dah tolong kupaskan. Yang ni pun belum habis. Abang makanlah yang ni dulu. Macam mana nak Makanlah. habiskan? Makanlah cepat. Tak nak makan lah. Sedap dah. Makan telur. Tak nak lah. Kenapa tak nak makan? Saya takut kena radang pundi hang pedu. Ya betul kamu. Jangan mengarutlah. Mereka ada lebih dari 6 ekar. Dan mereka upah ramai pekerja dekat sawah tu. Bagaikan unta tak kenal erti letih. Keazaman pada diri Huang Cheng Chun tidak pernah sesekali berhenti. Pasangan itu
melakukan yang terbaik untuk masa depan anak lelaki mereka. Kegembiraan anak-anak merupakan satu harapan besar ibu bapa. Pada hari terakhir peperiksaan, anak perempuan Hao Yun Rong terlupa cermin mata dan dia perlu ambil di rumahnya. Dia bergegas ke bilik peperiksaan sehinggalah peperiksaan bermula. Kenapa abang tak ingatkan dia pasal tu? Kenapa salahkan abang? Aduh, nasib baik dia sempat masuk tau bang. Aduh, saya betul-betul risau lah. Takut kita tak sempat sampai ke sini tadi. Angin anak kita okey ke tak hari ni? Tadi awak fikir apa? Saya pun sibuk juga sampai terlupa. Abang dah ingatkan awak tadi kan? Saya cuma terlepas pandang aja. Masa peperiksaan telah pun tamat. Para pelajar merasa lega dan gembira. Anak perempuan Hao Yun Rong akhirnya gembira setelah sekian lama. Janganlah, Mak. Ayah tengoklah ni dulu. Hao Yun Rong riang seperti kanak-kanak. Dia yakin usaha anaknya akan membuatnya berjaya dan usaha suaminya selama bertahun-tahun sudah semestinya akan membuahkan hasil. Meriahnya kat sini. Mak tahu Kenapa? tak? Masa dalam bilik Kenapa tadi, salah ke kenapa apa Mak Mak layan buat? saya macam Mak budak-budak? tak cepat macam kamu. Saya ambil gambar saya di bilik peperiksaan tadi. Mana? Gambar tu lebih cantik dari gambar tag nama. Betul Tengok. tak gambar tu lebih cantik? Iyalah. Ayah pun pelik kenapa nampak buruk sangat. Tapi kenapa gambar Yang yang, lebih ni nampak jelas. lebih buruk? Tak Yang ni apalah, lebih yang jelas. penting ada gambar. Yang ni nampak cantik. Tapi cikgu punya ada warna. Saya pun nak juga. Tapi jangan harap lah. Kereta tak boleh lalu sini. Jadi awak letak pasir dekat betul-betul Oh ya depan ke? tu. Nak letak kat mana ni? Betul. Letak sampai hujung. Sampai hujung. Cukup. Buat depan pula. Depan pula. Dengan kesibukan penduduk desa yang menjaga sawah, Chen Honggang tidak mahu menyusahkan orang lain. Jalan 1.3 km ini tidak terlalu panjang. Chen Honggang merasa pekerjaan ini boleh selesai dengan membuat seorang diri. Maaf mengganggu. Tak ada apa. Awak ke yang bersihkan jalan? Ya, saya. Baguslah tu. Sebenarnya, awak dah banyak membantu. Bukan apa, ya, betul. tapi jalan ni kan buruk. Ada banyak lubang di setiap jalan. Jadi, saya fikir saya nak betulkan jalan ni sebaiknya. Saya pergi dulu. Selamat bekerja. Ya. Jangan risau. Hati-hati ya. Hati-hati jalan sana. Apa yang dia buat tu? Memang bagus. Semua penduduk pun seronok. Kami gembira bila tengok jalan kami dah dibaiki. Jalan dah dibaiki. Semua ni hasil kerja keras Chen. Rasanya ini tak ditanam gunakan mesin. Rasanya mereka tak guna tangan. Setelah selesai bekerja, Huang Chen Chun dan isterinya tidak sabar untuk bertolak ke bandar
untuk bersama-sama melihat cucu mereka. Ya, dah sampai nanti kami naik bas saja. Anak perempuan Huang Chengchun, Huang Saifeng, Yelah, tinggal di yelah. kawasan bandar yang terletak di Wuchang. Dalam beberapa tahun yang lepas, anak perempuan dan suaminya telah membeli rumah dan juga kereta di bandar dengan pendapatan mereka. Liu, jadi sekarang ni kamu ada buat iklan untuk penjualan beras ya? Betul. Betul ke? Ya. Peniagaan beras di Bandar Wuchang boleh dapat dalam 300 ke 400. Memang ada. Sekarang negara tengah rancang pembinaan industri di kawasan kampung. Dalam beberapa tahun ni peniagaan beras di Bandar Wuchang makin bertambah dan penduduk pun dah mula jadi kaya raya. Ya, setiap tahun penduduk daerah dah hasilkan banyak pendapatan berbanding daerah yang lain. Oh, Betul tak? betul. Betul tu. Cucu nenek. Cepatlah masuk cepat. Amboi, putihnya cucu nenek. Abang ke tepilah dulu bagi saya tengok. Comelnya. Alahai cucu nenek. Dia tengah tidur tu. Jangan kacau. Ya ke? Jangan Dia kacau tengah lah. tengok abang Dia lah. tengok sinilah. Dah bangun ya sayang. Mari sini. Buat apa tu? Atau pegang, ya? Abang ke tepilah biar saya dukung. Dah besar dah. Dulu dia kecil je. Sekarang dia dah besar. Cepat betul berubah. Dia nak bangun. Dia senyumlah alahai comelnya. Ya, mari sini. Pelan-pelan. Mari dekat nenek. Ya, nenek dukung. Dia takut dengan awak lah. Rindunya. Sebulan dah tak tengok nenek ya. 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 Aduh, senyumlah pula. Tengoklah tu dia senyum. Kamu pun rindu nenek ya. Nenek pun rindu juga. Tengoklah tu dia Aku seronok. kena betul lah dengan kamu ni. Si comel ni. Ya sayang. Ya, nenek ni. Alahai comelnya senyuman macam tu. Senyum pula ya. Dengan adanya kehadiran cucu yang comel dan cantik, Huang Chengchun dan isterinya berasa seronok. Kesungguhan dan keletihan bekerja di sawah akhirnya Amboi, telah pun amboi. hilang serta-merta. Mari sini. Dan mereka betul-betul merasakan Aduh, kebahagiaan comelnya apabila kamu ni. memandang senyuman manis Amboi. cucu mereka itu. Nanti nak datang rumah atuk tak? Ya? Comel betul lah kamu ni. Tadi kata tak nak balik, tapi sekarang nak balik pula. Tinggallah dengan atuk. Yelah. Ya. Dulu masih kecil pun atuk suka pakai baju tu. Tengoklah tu dia senyumlah. Aduhai, bulatnya mata tu. Yelah. Seronoknya. Kamu suka meniarap ya? Seronok betul dia. Ya. Ya. Dah nak merangkak dah tu. Iyalah dah nak merangkak dah. Air sungai Lalin yang mengalir deras telah menyuburkan tanah yang penuh harapan ini. Tambahan pula, para petani di desa Dujia telah memainkan peranan mereka sebagai petani yang bekerjasama untuk membangunkan pertanian mereka. Dalam ketibaan pertengahan musim panas, petani di tepi sungai Lalin telah menjadi tuan rumah untuk pertandingan Yangko. Dapatkah pasangan Hao Yun Rong menerima kabar daripada anak mereka di universiti? Di tanah pertanian ini, keseronokan apakah yang mereka boleh dapat dengan bekerja keras sebagai seorang petani? Sila tonton episod yang ketiga filem dokumentari Di Tepi Sungai Lalin.